993. 993? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memudayakan profesionalisme dan integriti pasukan adalah sangat penting bagi anggota Polis Diraja Brunei kerana mereka merupakan tenaga penting di garisan hadapan dan peranan mereka pula sangat kritikal dalam usaha memastikan keselamatan dan ketenteraman awam di negara ini akan sentiasa terus terjamin. Justru itu, episod pada kali ini kita akan mengentahkan satu kes bunuh yang telah berjaya menyelesaikan kes yang melibatkan kesepaduan agensi penguatkuasaan dari luar negara. Jafar, masuk. Ada apa nih? Dapat sini saja. Sini ya. Ada apa? Sebenarnya aku ada masalah. Aku mau pinjam duit, mau balik kampung. Aduh, aku mana ada duit lagi, Jafar. Kemarin aja aku baru nyampe ke Brunei, habislah duitku. Macam itu kan? Hmm. Kalau enggak, aku tidur di sini saja malam ini. Yaudah, oke. Masuk cepat tidur. Terima kasih. Yuk, masuk. Kira-kira jam 11 malam semasa Randi sedang nyenyak tidur. Jafar lalu menyelongkar bilik Randi dan menjumpai beg milik Randi. Di dalam beg tersebut, Jafar telah menjumpai wang berjumlah RM260. Jafar lalu mengejutkan Randi. Randi, bangun Randi! Jafar, ada apa, Jafar? Kamu penipu ah? Hah? Cakap ada duit. Tapi ini apa? Itu duit syarikat tuh. Balikan sini. Itu duit syarikat di Jafar. Woi, balikan, woi. Pas sampai hilang. Perasaan Jafar ingin pulang ke negaranya untuk bertemu keluarganya begitu menghantui fikirannya. Tambahan pula, Jafar tidak punya pekerjaan setelah dibuang kerja kerana tidak amanah dengan wang syarikat. Itu duit syarikat tuh. Balikan sini. Itu duit syarikat di Jafar. Randi bangun.
itu, Pak. Kau betul-betul tiada duit kau mau pinjam sama aku? Enggak. Kamu itu kenapa sih pinjam duit mulu? Sampai kapanpun aku nggak akan minjamkan duit ke kamu. Kamu kan udah tahu itu duit syarikat. Udah pergi sana. Kamu sini ngapain juga? Pergi sana. Gangguin orang aja kamu itu. Udah pergi sana, ngapain lagi sini? Udah sana, Dalam keadaan marah, Randi memaki dan menendang Jaafar. Ini menimbulkan kemarahan Jaafar, lalu menggunakan pisau di poketnya untuk menikam Randi berkali-kali. Randi bangun dulu. Kamu kenapa masih sini? Pergi sana, kan aku udah suruh keluar tadi. Pergi sana, kamu ngapain masih di sini lagi? Udah sana. Pergi sana, kamu kenapa? Ini apa ini? Apa itu? Nggak bisa ya? Cepat. Cepat, ngapain? Cepat. Semasa dalam pergelutan itu, Randi sudah tidak bermaya lagi. Jaafar lalu mengambil duit Randi di bawah bantal dan mengheret Randi ke bilik sebelah dan menutup mayat Randi dengan selimut dan tilam nipis. Jaafar membersihkan pisau yang digunakan membunuh Randi dan membalingkan ke bawah melalui tingkap dapur. Jaafar juga melontarkan baju dan pakaiannya yang sudah dicuci ke dalam lubang yang ada di siling dapur. Jaafar mandi dan memakai pakaian Randi yang bergantung. Sebelum meninggalkan rumah Randi, Jaafar sempat menutup dan mengunci bilik tidur Randi dan seterusnya mengunci pintu pagar rumah tersebut menggunakan kunci mangga dari luar agar orang tahu Randi tidak ada di rumah. Pada 26 Februari 2012, pasukan polis di Raja Brunei telah menerima panggilan telefon dari seorang penyelia sebuah syarikat swasta yang melaporkan tentang suatu perkara yang beliau rasakan sangat mencurigakan yang telah berlaku di tempat kediaman pekerja beliau. Ashraf menunggu Randi turun lalu melihat-lihat jam di tangannya. Dia hairan kerana sebelum ini Randi tidak pernah lewat begitu. Kemana ini Rindi? Belum muncul-munculnya. Dia telepon.
Dah mau angkat. Nah, ini pusat maju ini. Ini dah mau angkat. Susah pak ini macam ini. Mesti ada hal ini. Lama mau tunggu nih. Memang ada hal pak ini. Mau tengok dia. Randy? Randy? Kunci. Randy? Randy? Macam lain. Macam ada sesuatu ni. Ya aku telefon. Hello? Assalamualaikum, 993? Tinggal. Ni ya, dia punya bilik. Berikutan dengan penemuan ini, Unit Siasatan Khas dan Unit Tempat Kejadian Jenayah dari Jabatan Siasatan Jenayah telah diaktifkan untuk menjalankan siasatan lanjut. Unit Siasatan Khas dan Unit Tempat Kejadian Jenayah dari Jabatan Siasatan Jenayah dihubungi untuk mengambil alih penyiasatan kes berkenaan. Dengan menggunakan Personal Protective Equipment yakni PPE, coverall putih, shoe cover dan sarung tangan, pihak penyiasat mula membuat pemeriksaan ke arah kejadian secara terperinci lalu memasang pita hadangan crime scene do not cross yakni kodon kuning. Pasukan CSU terus menuju ke tempat kejadian sementara mayat masih dalam keadaan baru dan terdapat kesan luka di bahagian leher dan dadanya dan darah mengalir ke bajunya. Beberapa polis sedang menyiasat untuk mencari bahan bukti. Mereka memeriksa ruang tamu, dapur dan tandas.
Sebaik saja pintu bilik tidur Randi dibuka, pihak penyiasat mendapati satu tilam besar di lantai yang berlumuran darah dan kesan percikan darah di lantai dan di dinding bilik berkenaan. Pegawai penyiasat mendapati ada lubang besar di siling kawasan dapur dan mengarahkan seseorang memeriksa lubang tersebut. Sebaik sahaja, polis itu naik ke atas. Dia mendapati sehelai baju suspek yang digumpal dan kelihatan mungkin baru dilontarkan ke dalam lubang itu. Baju itu terus diambil untuk dijadikan bukti. Beberapa orang pasukan unit siasatan jenayah lalu membuat pemeriksaan di kawasan bangunan tersebut dan mendapati sebilah pisau yang mungkin dibuang dari tingkap dapur tingkat atas rumah tersebut. Unit siasatan jenayah lalu menilai kedudukan pisau dan tingkap dan merasakan pisau tersebut berkemungkinan dilontar keluar dari tingkap dapur tadi. Siasatan forensik atas bahan bukti fizikal yang diperolehi telah mengesahkan adanya profil DNA dan cap jari suspek di tempat kejadian. Ini termasuklah profil DNA suspek dari kesan-kesan darah yang disebabkan kecederaan yang dialami oleh suspek semasa pergelutan dengan mangsa. Setelah bedah siasat dijalankan, pakar forensik patologis mendapati banyak tikaman pisau di bahagian leher dan dada mangsa. Pihak polis juga menyiasat rakan sekerja dan orang yang terdekat mangsa. Siasatan lanjut telah mendapati bahawa pada hari kejadian dilaporkan, Jaafar, seorang bekas pekerja syarikat yang sama, telah meninggalkan negara ini pada pagi tersebut. Maklumat ini menjadikan beliau antara suspek yang mungkin terlibat dalam pembunuhan Randi. Pihak polis seterusnya menyiasat latar belakang Jaafar dan menemui kawan yang tinggal bersebelahan bilik sewa dengan Jaafar yang bernama Ashraf. Pasukan polis di Raja Brunei membuat kunjungan ke negara jiran untuk meminta bantuan pasukan polis di Raja Malaysia untuk mencari di mana Jaafar berada. Beberapa hari sebelum Jaafar ditangkap, beberapa orang anggota polis membuat penyamaran untuk mengenal pasti dan mengesan di mana keberadaan Jaafar. Di kawasan Kampung Air, polis telah mengelilingi rumah Jaafar.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum Encik. Kami polis dari unit siasatan jenayah. Kami ingin berjumpa dengan Encik Jafar. Polis. Jafar! Mereka terdengar ada orang terjun dari rumah ke bahagian belakang rumah dan pihak polis terus mengejar dan memberkas Jafar yang cuba melarikan diri. Jafar, lebih baik awak menyerah. Jafar dibawa ke negara Brunei Darussalam dengan menggunakan penerbangan di Raja Brunei untuk disiasat dan didakwa atas kesalahan yang dilakukannya. Kejayaan penyiasatan kes ini adalah disebabkan beberapa faktor penting, di antaranya ialah kegigihan dan ketelitian pihak penyiasatan dalam mencari bahan bukti fizikal walaupun si penjenayah telah cuba untuk menghilangkan atau menghapuskan bahan bukti yang ada. Ianya juga disebabkan kesungguhan pihak penyiasat dalam mencari dan menjejaki saksi-saksi yang boleh membantu siasatan di samping jalinan kerjasama yang erat dengan pasukan polis dari negara jiran. Suspek telah mengaku salah di atas pertuduhan di bawah Seksyen 304-1 Kanun Hukuman Jenayah yang telah dijatuhkan hukuman penjara 30 tahun oleh Mahkamah Tinggi Negara Brunei Darussalam. Kejayaan bersama secara bersepadu dengan agensi keselamatan dan pengepuasan undang-undang dari luar negara dan kerjasama orang awam dalam membasmi apa jua bentuk jenayah di negara ini patutlah diteruskan dari masa ke semasa. Kita akhiri episod Jejak 993 pada hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa pada hari dan waktu yang sama pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.